Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan ketentuan yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih lagi berikan kita peluang untuk kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana pada saat hari ini dan zaman ini, untuk kita berbuat baik adalah sukar. Untuk kita menjadi insan yang baik adalah susah. Kerana zaman itu yang disebutkan oleh baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu zaman yang Nabi kata akan sampai apabila kita ini ingin berbuat kebaikan, ingin jadi orang saleh, nak buat baik, nak buat taat, nak dapat agama, dan untuk kita mempertahankan iman dan Islam ini, sehingga kan Nabi kata suruh kita genggam agama ini seperti mana kita menggenggam bara api. Bermakna apa yang Nabi sebutkan kepada kita ni, akhir zaman untuk jadi orang yang baik, orang yang saleh ini sakit. Sakitnya Nabi ibarat kepada kita macam kita genggam bara api. Bara api ni tuan-tuan, dia bukan sejuk, dia hangat, dia panas. Maknanya orang yang bersungguh-sungguh untuk dia berbuat baik, maka dia akan dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kebaikan yang dia buat pada zaman itu. Nabi kata menyamai dengan amalan 50 orang sahabat. Lalu sahabat bertanya, apakah sahabat itu pada zaman kami ya Rasulullah? Nabi kata ya. Kerana sukarnya dan susahnya untuk kita menjadi insan yang baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya dan tuan-tuan akan sampai satu zaman dan sampai satu masa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba ayat yang ke-38. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Dan ia akan mengucap kata-kata yang benar. Bila zaman itu,
Itu zaman besok kita semua balik bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Zaman itu adalah zaman bila semua orang dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar. Percaya tak percaya, sungguh tak bersungguh, saya dan tuan-tuan akan duduk tempat tu. Kita bersiap, kita tak bersiap, kita akan duduk tempat tu. Kita setuju, kita tak setuju, kita akan duduk tempat tu. Kita akan jumpa masa tu. Kita suka, kita tak suka, kita percaya, kita tak percaya, kita akan duduk tempat tu, kita akan dikumpulkan pada tempat tersebut. Sebab itu tuan-tuan, kita baru je menyambut Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kalau umur saya ni nak masuk 60. Maknanya berapa kali dah kita sambut Maulid. Harus kita tanya dalam hidup kita. Kita duk sambut tiap-tiap tahun ni apa jadi kat kita? Kalau kita ada bendang, kita duk potong padi, kita nampak dah apa kita nampak. Apa yang kita duk dapat, kita tahu dah. Kalau bendang ada apa kelung, kita tahu apa tan kita dapat. Maka kita buat Maulid ini, kita sambut Maulid tiap-tiap tahun, kita dapat apa? Kita boleh apa? Kita akan jawab, saya sambut Maulid ini kerana menggambarkan kegembiraan kita pada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita suka, bila kita gembira, kita buat apa? Apa yang kita buat ini, tuan-tuan, kita kena tengok natijah dia. Orang kalau kerja, dia mesti tanya, gaji sebulan berapa? Aku kerja teruk-teruk, tapi takkan hang bagi aku sebulan 100 ya? Tak ada siapa mau. Sama, kita duk buat apa yang kita buat ini, bukan setahun, puluh tahun. Kita boleh apa? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang berlaku dalam hidup kita? Apakah bertambah kegembiraan kita, kecintaan kita pada Nabi? Kita akan jawab, ya. Apa tanda dia? Kena ada tanda. Orang yang suka ni ada tanda. Orang benci ada tanda. Orang benci ni orang yang lawan Nabi, orang yang tak peduli kat Nabi, orang yang hina Nabi. Kita yang duk kata kita sayang ni, yang kita duk cerita kata aku sayang ni, aku buat apa? Aku boleh apa? Aku dapat apa? Yang aku duk kata aku sayang, aku cinta, aku kasih ni, apa yang kita ikut sebenarnya, yang dah kita buat dalam hidup kita? Tuan-tuan, saya selalu berfikir dalam akal. Saya berjaya ikut pakaian Nabi, tapi saya tak berjaya ikut akhlak Nabi. Saya berjaya ikut makan Nabi, tapi saya tak berjaya ikut akhlak Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut dekat kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahawasanya aku diutuskan oleh Allah Ta'ala bagi memuliakan akhlak. Sampai besok, di satu saat dan satu zaman, bila Allah tanya kita semua perkara dalam hidup ini, Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Aku bagi hang umur sampai 60 tahun, 70 tahun, hang buat apa? Walaupun kita tahu, tuan-tuan, alhamdulillah, malam ini kita semayang hajat untuk sahabat dan saudara kita di bumi Palestin. Kita kena tanya, tuan-tuan,
apa sumbangan kita untuk pembebasan Al-Aqsa itu sendiri. Dalam hidup kita, kita kena tanya. Kita kena tanya, tuan-tuan, ketika umat Islam dapat menakluk bumi ataupun Masjidil Al-Aqsa, berlakunya kemakmuran akan Masjidil Aqsa, orang Islam dah boleh takluk semula. Nabi kata, di antara tanda kiamat, Nabi kata tengok, pertama Nabi kata aku wafat. Tu tanda nak kiamat. Yang kedua Nabi kata apabila Masjidil Aqsa ini kita ambil balik, orang Islam boleh balik, meriahnya Al-Aqsa, maka itu tanda hampir kiamat. Saya tak mau cerita kiamat ni, saya tak mau ceritalah tentang akan berlakunya malhamah kubra dan sebagainya. Saya nak cerita kita jadi apa dah. Walaupun hampir berlaku dan diceritakan di tok guru kita jadi apa dah. Kita dah jadi orang baik belum? Mulut kita baik belum? Telinga kita baik belum? Kaki kita baik belum? Tangan kita baik belum? Apa yang kita nak buat bila benda-benda ni berlaku? Sampai masa tak mau cerita Imam Mahdi nak zahir, kita cerita, kita tak cerita dia zahir. Ketika dia zahir, kita jadi apa? Yang ni kita perlu tanya diri kita. Ketika dia main ni, kita jadi apa? Ketika Dajjal main ni, kita jadi apa? Ketika berlakunya malhamah kubra ni, kita jadi apa? Ketika berlaku semua perkara, ketika berlakunya peperangan yang besar yang disebut oleh Nabi malhamah kubra ni, kita akan balik pada asal. Tak ada api, tak ada internet. Tanya kat kita, aku boleh tak hidup tanpa api, tanpa internet ni? Boleh tak? Tanya dulu. Kita kalau tak ada handphone satu hari, kita boleh hidup pula. Kalau kita tak boleh nak hidup, macam mana kita duk fikir pasal malhamah kubra ni? Kalau kita tak boleh pisah dengan telefon kita, kita tak boleh tukar daripada la telefon dengan Quran, kita nak sembang apa? Kalau kita tak boleh, pada saat itu, ni bukan cerita Al-Mahdi mai, cerita kita jika Allah panjangkan umur kita. Saat Imam Mahdi ni zahir, saat itu kita percaya tak ataupun kita tak percaya? Karena akan ada ramai orang yang tidak membenarkan akan Al-Mahdi itu sendiri. Ni yang akan berlaku pada saat itu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena fikir aku ni selamat ke tak? Kita kena fikir apa yang nak buat jadi aku selamat. Kita kena fikir aku ni apa yang aku dah buat zaman lah dan waktu lah ni, boleh tak aku selamat? Yang tu kena fikir. Kita ada ilmu yang ada pada kita ni, boleh tak menjadi alat untuk aku selamat? Semayang yang kita duduk buat 60 tahun ni, boleh tak jadi aku selamat? Aku jadi orang baik. Ataupun aku dah semayang hampir 60 tahun, tak ada apa pun dekat dalam hidup aku ni. Aku semayang 60 tahun, tak ada apa pun. Aku puasa 60 tahun, tak ada apa pun. Aku telah zakat 60 tahun, tak ada apa pun. Aku telah umrah 60 tahun, tak ada apa pun. Aku dah pergi Arafah, dah mabit di Arafah, dah mabit di Mina, dah wukuf di Arafah dan dah mabit di Mina, tapi aku tak ada apa pun. Aku dah pergi tengok Baitullah, tapi tak ada apa pun. Aku dah pergi ziarah Nabi, tapi tak ada apa pun. Mulut aku tetap mulut yang jahat. Kaki aku tetap suka berjalan pada tempat yang Allah tak suka. Tangan aku masih buat perkara yang Allah benci dan Allah tidak suka. Telinga ni tak boleh tinggal lagi benda yang Allah tak suka. Yang tu yang saya duk kata, kita nak sembang apa? Kita nak tinggal radio yang dengar lagu-lagu tak manfaat ni pun tak boleh tinggal lagi.
Macam mana kita nak kata kita ni hebat? Kita nak tinggal dengar lagu, radio kita ni pun tak boleh tinggal lagi. Macam mana kita nak kata kita orang hebat? Macam mana kita nak kata kita ahli syurga? Macam mana kita nak kata kita orang yang bagus? Macam mana kita nak kata kita orang yang boleh untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, syurga ni bukan senang, susah. Susah. Kita nak buat apa ni sampai 9-10 ni sebab nak masuk syurga ya. Sebab Nabi kata macam tu. Siapa yang berjalan untuk kepada jalan ilmu, maka Allah mudahkan, Allah buka jalan dia kepada jalan jannah. Maknanya bukan orang yang duk mengaji ni dah jadi ahli syurga. Dah. Ilmu yang dia pelajari, yang dia tuntut menjadi asbab. Dia boleh kenal mana hak betul, mana hak salah. Dia boleh tinggal hak salah, dia boleh ikut hak betul. Bila dia nak buat benda salah, dia jadi takut. Dia tak mau dah sebab aku dah berada di hujung zaman, di hujung masa. Dan masa ini tak ada arah. Sebab itulah kita ini apabila kita ambil ringan perkara ini. Sebab apa tuan-tuan kita ambil ringan? Kita disibukkan dengan urusan kehidupan kita yang tak pernah berhenti. Dari muda sampai lah. Kita fikir pasal hidup ni tak pernah berhenti. Dari muda sampai lah. Kita fikir tentang urusan hidup ni dari muda sampai lah. Tak ada titik. Cuma kita kena fikir, pasal apa aku berhenti fikir tentang akhirat? Yang ni kena satu persoalan. Yang saya kena jawab dan tuan-tuan kena jawab. Pasal apa aku tak berhenti fikir urusan kehidupan? Kita kata, Ustaz, saya hidup dalam dunia, kena fikir pasal dunia. Kita lupakah? Lepas kita hidup dalam dunia, kita akan hidup di akhirat. Yang mana sepatutnya kita kena fikirkan tentang akhirat yang tak boleh ada titik noktah dia. Sebab kehidupan akhirat khalidina fiha abada. Tapi kita berhenti dah fikir tentang akhirat. Kita berhenti dah. Kita tak fikir tentang akhirat. Kita tak fikir tentang semayang kita, puasa kita, tentang surga kita, tentang liang lahat kita. Kita tak fikir dah, kita berhenti dah fikir. Tapi otak kita tak pernah berhenti. Ligat, duk fikir. Macam mana urusan dunia, macam mana kita nak cari dunia, kembangkan dunia. Kita nak buat ni semua ni macam mana, tu yang duk dalam akal kita, duk dalam kepala kita. Betul kata seorang ulama sufi, manusia ni dia tahu dia nak tinggalkan dunia ni. Tapi dia duk ligan juga. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Dunia ni saya nak tinggal, tuan-tuan nak tinggal. Tapi benda hak tinggal ni kita ligan. Kau dekat lagi nak tinggal, kau kuat ligan. Hampir lagi kita nak tinggal dunia ni, kita kuat lagi ligan. Semangat lagi tuan-tuan. Dan kita sedar yang kita sedang menuju kepada akhirat. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Tetapi taunya kita ni membuatkan kita tak bertindak apa-apa. Tuan-tuan, malam ni saya ingin nasihatkan diri saya sendiri, bukan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dengar nasihat ini tentang 10 perkara yang saya akan sebutkan dan saya tujukan untuk diri saya. Tetapi jika mana perkara ini menjadi manfaat atas tuan-tuan yang mendengarnya, jika tuan-tuan ingin sama-sama untuk menjadi hamba Allah yang baik, maka tuan-tuan ambil dan jadikan ia garis panduan di dalam hidup. Tetapi perkara yang ingin saya katakan ini, tuan-tuan, khusus untuk diri saya, tidak untuk tuan-tuan.
agar saya dapat mengingati diri saya ini, yang mana akhirat itu semakin hampir dan mula telah hampir di dalam kehidupan saya dan dalam zaman dan umur saya. Akhirat itu dilihat semakin hampir dan dunia ini seakan telah dilihatnya titik noktahnya. Tetapi jika mana kita tidak melihat dan tidak mengambil berat, maka kita tidak boleh hidup di akhirat dalam keadaan yang baik. Pertama, apa yang saya ingin nasihatkan diri saya, maka lebih baik saya sebut nama saya sendiri. Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasihat, namun sangat pandai menasihati orang lain. Saat mulut kita ini terlalu pandai untuk memberi nasihat, terus memberi nasihat kepada orang lain, tetapi kita tidak sedar, hati kita menjadi semakin keras. Hati kita tidak lembut. Kenapa, tuan-tuan? Orang yang lembut hatinya saat dia ini mendengar ayat Allah, lalu dia akan tunduk dan sujud kepada Allah. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tuan-tuan, jika nama Allah, baru ini kita sambut Maulid, jika nama Nabi itu yang kita dengar, tetapi tidak boleh membuatkan hati kita menjadi lebur dengan asma Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tak mampu meninggalkan apa yang Allah dan Rasul tidak suka di dalam hidup ini, bermakna hati kita ini keras. Bermakna hati kita semakin qaswah, kata Nabi, keras. Kedua, aku merasakan akulah yang paling benar, sehingga merendahkan kebenaran yang lain. Ini yang kadangkala hati kita selalu melakukan perkara itu. Akulah yang paling betul, sehingga kita telah menolak akan kebenaran yang lain. Tuan-tuan, jika perkara ini berlaku, ini antara satu hadis yang disebutkan oleh Nabi. Akan sampai satu zaman Nabi kata, apabila hampir saja kiamah, tatkala itu Nabi kata orang akan mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak mempedulikan pendapat orang lain. Saat itu jika berlaku, maka kiamat ini terlalu hampir. Tuan-tuan, kita tengok keliling kita, apa yang berlaku. Jangan kita melihat perkara tersebut adalah satu perkara yang berlaku pada alam. Tetapi ingatlah, perkara yang berlaku itu menjadi satu tanda bahawa bumi ini akan sampai masanya yang disebut oleh Allah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, yang mana bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau perkara ini berlaku dalam masa yang terdekat, kita duduk di mana? Kalaulah cerita akhir zaman ini berlaku dalam masa yang terdekat, kita duduk di mana? Balik ni saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan.
kalaulah dalam masa terdekat ini berlaku apa yang disebut oleh Nabi, kita duduk belah mana? Kita duduk belah Imam Mahdi kah? Ataupun kita duduk di sebelah yang dibunuh oleh Al-Mahdi? Siapa Ustaz? Kita tak yakin dengan Allah Ta'ala. Sampailah kita takut duit tak ada ni, satu ketakutan dalam hati kita. Sampailah. Allah lama tak ada dalam hidup kita. Kita tak risau, tak siau pun, tak risau pun, tak gelisah pun. Tanah orang nak ambil, takut. Takut tuan-tuan. Tapi amalan dalam hidup kita orang ambil lama dah. Tanah kita tu reta kita. Amal soleh ni reta kita. Reta di mana? Reta akhirat. Tapi orang ambil amal soleh kita lama dah. Kita duk mengumpat, kita duk bergaduh, kita duk berdengki dengan orang. Habis amal soleh kita. Yang tu kita tak takut pun, kita tak risau pun. Tuan-tuan, kalau reta dalam dunia habis, kita kata susah hidup aku dalam dunia. Tapi kalau amal soleh kita habis, boleh senangkah hidup kita di akhirat? Dengan kita tak mampu untuk buat ibadat dalam hidup kita. Selalu saya sebut, kita sampai sekarang masih gagal untuk bangun malam. Sampai sekarang kita gagal nak semayang sunat ba'diyah, qabliyah, nak bagi penuh, tak boleh. Sampai sekarang kita gagal baca Quran. Sampai sekarang kita gagal jadi orang baik. Bolehkah kita bahagia duduk di sana? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Saya tak mau cerita benda lain tentang zaman dah akhir sangat dah. Tak mau dah cerita benda lain. Zaman akhir sangat dah. Zaman dah duduk ujung dah. Kita tak mampu buat apa. Kita tak mampu buat apa. Kita tak boleh buat apa. Kalau benda ni berlaku hal dunia dekat kita, kita cepat cari jalan. Tapi benda ni kita tak boleh selesai dalam hidup kita puluhan tahun. Kita tak boleh selesai masalah kita benci orang lain. Kita tak boleh selesai masalah kita buruk sangka dengan orang. Kita tak boleh selesai masalah kita kata ke orang. Kita tak boleh selesai masalah kita tak boleh hampir dengan Allah. Tak boleh selesai. Sampailah umur kita dah nak mati. Orang nak bawa tubuh badan kita ke liang lahat. Kita tak boleh selesai masalah ni. Kalau tak boleh selesai, sana boleh selesai. Kalau tak boleh selesai, liang boleh selesai. Kalau tak boleh selesai kat liang, masyar boleh selesai. Kalau tak boleh selesai di liang, tak boleh selesai di masyar, boleh selesai di mizan. Kalau tak boleh selesai di mizan, boleh selesai di titian sirat. Kalau tak boleh selesai di titian sirat, bolehkah kita masuk syurga? Itu saja. Kita bukan nak jadi pandai mengaji ni, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada. Orang pandai ni, tuan-tuan. Orang pandai ni, orang yang bijak, lepas mati dia. Kata ulama kata, kita ni kena kenal 3 benda. Satu, kena kenal Tuhan kita. Kena kenal Tuhan. Jangan kita jadi Tuhan. Tak rasa aku tak mati lah. Hak tak mati ni Allah Ta'ala saja, tuan-tuan. Tapi saya tanya, hari ni ingat mati lah? Hari ni ingat tak? Kalau aku masuk dalam bilik ni, kaki aku keleceh sikit saya. Aku boleh mati dalam bilik tu. Tapi kita tak rasa kita mati. Kita rasa kita tak mati-mati.
Hak yang tak mati-mati itu Allah. Kita mati, tuan-tuan. Kita kena kenal Tuhan kita. Kita kena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita rasa kita tak mati, itu yang kita tak mau buat amal salah. Bila kita rasa kita ni tak mati, tak pilihan langsung, kita hantar orang saja. Jadi kita tak mau fikir tentang akhirat. Kedua, apa kata ulama? Kenal mana buruk, mana baik. Hak buruk tinggal, hak baik buat. Yang ni ulama suruh tuan-tuan. Ketiga, kita kenal akan perkara selepas kematian kita. Kena kenal tuan-tuan. Kalau tak kenal tak boleh. Aku besok lepas mati aku nak bawa apa? Rumah aku kat Langkawi ni tinggal. Tanah aku walaupun mahal kat Langkawi ni tinggal. Aku tak bawa pun tanah walau segenggam. Masa hidup ni bergaduh adik-beradik tuan-tuan. Tanah lah aku yang mahal. Gaduh oi. Tuan-tuan saya nak tanya. Gaduh dengan adik-beradik ni putus satu rahim dosa. Ketika mati kita kekal bawa dosa. Saya nak tanya, boleh mati husnul khatimah? Nabi kata 3 hari saja putus silaturahim. Hidup dia tak ada rahmat. Tuan-tuan, bila tak ada rahmat ni kita fikir sendiri. Allah kata, Nabi kata 3 hari putus silaturahim, Allah angkat rahmat dalam hidup dia. 3 hari saja dia tak ada rahmat. Jika kita sampailah putih silaturahim, sabit tanah saja kita duduk berumut, kita putih adik-beradik, yang kita nak tinggal ni, tanah nak tinggal, yang kita duduk berkelahi ni tuan-tuan. Agak-agak boleh husnul khatimah. Balik tuan-tuan fikir, saya fikir. Yang kita duduk berkelahi ni benda nak tinggal ni. Yang kita duduk bercakap ni benda nak tinggal. Kita tak bawa balik pun. Kita tak bawa balik pun. Last sekali kita tumpang tanah orang. Tapi sabit pada benda tu, rahmat Allah tak ada kat kita. Tuan-tuan, kalau kita rasa hidup kita tak perlu rahmat Allah, kita terus buat benda tu. Kalau kita rasa lah, hidup saya tak perlu rahmat, tak apa. Yang ni aku boleh tak nak. Berkelahi pun berkelahi lah. Berkelahi pun berkelahi lah. Walaupun Nabi kata rahmat Allah Ta'ala diangkat pada orang yang putih silaturahim, dan tak pergi lah. Janji aku boleh tanah, dia kata. Ingat tuan-tuan, orang yang sombong ini tidak ada tempat dalam syurga Allah. Yang ini nak pesan kan. Tuan-tuan, egoku terlalu tinggi hingga merasa aku paling baik di antara yang lain. Saya kena buang benda ni. Sombong saya. Saya mula rasa saya baik pada orang. Saya tak boleh masuk syurga. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang tawaduk, diangkat tempatnya pada sisi Allah. Dan siapa yang sombong, Nabi kata Allah akan jatuhkan tempatnya. Tak ada satu makhluk di muka bumi ni yang sombong kepada Allah, maka tempatnya diangkat oleh Allah pada sisi Allah Ta'ala. Selalu kadang kita tanya, pasal apa aku tak boleh jadi orang baik? Sebab aku sombong dengan Allah. Siapa aku tak boleh jadi orang baik? Kita sombong dengan Tuhan. Ni sebab dia. Tak ada sebab lain, tuan-tuan. Sebab kita bongkak dengan Allah. Kita rasa kita ada semua. Dia selalu cakap dalam kuliah dia. Bila kita sedar, kita tak ada apa. Nabi kata 2 keadaan. 1 susah, 2 sakit. Bila kita susah, baru kita sedar kita ada Allah. Bila kita sakit, baru kita sedar kita ada Allah. Masa kita duduk sihat, kita tak sedar yang kita ada Allah. Masa kita tak susah, duduk senang, senang duit, senang itu, senang semua,
kita tak sedar kita ada Allah. Tapi bila kita sakit, bila kita susah, baru kita sedar yang kita ada Allah. Tak mau dah tuan-tuan buat macam tu lah hidup ni. Kita balik lah semula. Kita betah balik lah. Tak mau jadi orang yang begitu sesat dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, apa yang saya katakan, sebenarnya kita dengar cerita, saya tahu dah. Apa yang aku tahu ni, aku buat dah. Sebab antara orang yang akan ditahan di padang mahsyar, mereka yang tahu tapi mereka tak beramal dengan ilmu dia. Allah tahan dia kat padang mahsyar. Nabi kata, tidak akan bergerak dua kaki anak Adam. Nabi kata, selagi tak selesai 4 soalan, salah satu soalan dia ilmu. Hantar banyak orang. Yang buat orang. Tuan-tuan, apa yang saya katakan tadi semua kita tahu. Tak boleh itu, tak boleh ni. Saya tahu, Ustaz. Tahu saja. Tak boleh pakai, tuan-tuan. Kalau kita tidak meyakini akan apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, ilmuku akan membuatku menjadi sombong, memandang rendah dan membezakan orang lain. Dulu masa kita bodoh, tuan-tuan, kita tak pandai nak bodoh orang. Bila kita ada ilmu sikit saja, salah saja. Tuan-tuan, sebenarnya kita mengaji nak cari salah orang kan, cari salah diri sendiri. Nak tanya, bila kita cari salah kita? Dalam seminggu ni, bila kita cari salah kita? Jangan tanya setahun. Seminggu ni, bila kita cari salah kita? Tuan-tuan, berhenti cari salah orang. Berhenti cari bodoh orang. Kena sibuk cari bodoh sendiri. Kena sibuk cari kejahilan sendiri. Kena sibuk cari salah sendiri. Kita umur, saya selalu sebut diri saya, tak umur orang lain. Masuk 60 ni, salah apa aku buat? Tuan-tuan, 60 tahun kalau tak boleh nak masuk 60, umur 60, tak boleh bangun malam, tak salah, tuan-tuan. Umur nak masuk 60, tak boleh berhenti kata orang ni, tak salah ke? Umur nak masuk 60, tak boleh berhenti lagi benci orang, tak salah ke? Umur nak masuk 60, tak boleh berhenti lagi dengki ke orang, tak salah ke? Tuan-tuan, Allah tanya, aku bagi hang masa sampai 60 tahun, hang buat apa? Aku bagi masa ke hang 60 tahun, takkan hang tak boleh nak tinggal benda tu? 60 tahun bukan masa yang sekejap. 60 tahun takkan tak boleh tinggal. 60 tahun tuan-tuan, lama 60 tahun. Pasal apa masa yang lama ni aku tak boleh jadi orang baik? Pasal apa masa yang lama ni? Jawapan dia satu, tuan-tuan. Sebab kita tak usaha pergi ke sana. Kita dah habiskan umur kita pergi tempat lain. Kita tak habiskan umur kita pergi sana. Sebab itu kita tidak berjaya. Tuan-tuan, sahabat ikut Nabi tak sampai 60 tahun. Siapa sahabat berjaya? Kita Islam 60 tahun. Sahabat Islam tak sampai 60 tahun. Mereka ikut Nabi 23 tahun saja. Tak sampai pun, tuan-tuan.
Tapi mereka boleh ikut Nabi. Mereka boleh jadi orang baik. Mereka boleh ta'aluk 3/4 dunia. Sebab apa? Sebab mereka betul-betul sayang Nabi. Kita tuan-tuan, kita habaq sayang. Tapi hati kita benci kat Nabi. Saya tak benci dah Ustaz. Tuan-tuan, bila Nabi kata, jangan mengumpat, kita kata apa? Bila Nabi kata, maafkanlah salah orang, kita kata apa? Aku tak mau maafkan dia. Sampai dia masuk kubur, so biar padan muka dia. Tuan-tuan, hak suruh maaf ni Nabi. Tu saya kata, mulut kita kata sayang, hati kita benci apa yang Nabi suruh. Tuan-tuan, kalau hati kita masih benci apa yang Nabi perintahkan, agak-agak kita boleh masuk syurga kan? Tuan-tuan, hak suruh semua benda ni, semua Nabi suruh. Hak suruh buat baik ni, semua Nabi suruh. Kita tanya diri kita, pasal apa aku tak boleh nak ikut Nabi? Tuan-tuan, sikit lagi. Tak banyak lah. Saya dah tengok tuan-tuan, dah sangap lah tu. Duk menguap 3-4 kali. Kuliah apa isyak mana lagu ni. Kita hati dah nak balik rumah lah. Tahu kan jenis orang soleh tuan-tuan. Boleh duduk masjid sampai 7-8 jam. Kita habis-habis 3 jam tu kira dah rat lah tu. 3 jam kira dah habis meter. 3 jam tu tuan-tuan, habis meter. Habis sikit lagi. Saya saja abang sikit lagi. Dia sebab kata sikit lagi. Kita mula rasa segang sikit kan. Lagi saya panjang sikit, dia rasa cemuih lagi. Dia mengaji ni sama dengan makan. Makan ni tuan-tuan, kalau lapang kita makan ikut cara dia jadi tenaga. Dia jadi tenaga. Tapi kalau makan bukan pan kayu bertarah, bukan makan terkedarah, dia jadi menyakit. Ngaji ni kalau saya tak tengok tuan-tuan, saya ikut suka saya tak ada apa dengan tuan-tuan bukan ingat, kepala tuan-tuan dia ingat benda lain. Duk melayar, bila ustaz nak berhenti ni kata. Dia tak tahu kata lapak perut ni, macam-macam duk bunyi kata. Ya tuan-tuan sikit lagi. Sikit lagi. Ada satu pejabat tu, saya mengajak baru ni. Pejabat biasalah, kalau mengaji lena. Saya kata, tuan-tuan hak lena ni saya tak marah. Sebab ada kisah orang alim yang lena. Tuan-tuan nak tahu siapa? Itu almarhum Tok Kenali. Tok Kenali ni dia mengaji di Mekah. Perangai dia, salah satu perangai dia suka tidur masa mengaji. Dan ada cerita satu hari tuan-tuan, Tok Guru dia ni, sebenarnya Tok Guru dia tak sangkut nak jadi asbab, nak zahirkan siapa Tok Kenali. Hak yang murid selalu lena. Jadi Tok Guru sangkut, tanyalah hak yang jaga ni. Semua tak boleh nak bagi pelepas tuan-tuan. Dia Tok Guru panggil nama dia, lena. Panggil. Dia sarah bagi kitab tuan-tuan, tak tengok kitab. Perah. Hak murid hak yang jaga ni, yang tak lena ni, heran. Daripada ingat kata Tok Kenali ni bodoh tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan lena, saya tak marah. Ambil bantai, ambil kain gebak semua, tak apa. Mungkin tuan-tuan dah susu jalok tu. Mungkin dah darah Tok Kenali. Tak apa. Lena tereng dengan bantai-bantai, dengan kain gebak, dengan tekun-telekung ni tak apa. Baik, yang keenam,
apa perkara yang kita takuti, lidahku makin lincah membicarakan aib saudaraku, namun lupa dengan aib diriku sendiri yang masih menggunung. Kita dok cerita buruk orang, buruk kita masih berlambak. Bila kita kisahkan buruk kita? Bila? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita sembang dengan bini. Abang punya buruk ni tak boleh buang ni. Abang punya ni tak boleh lagi, tak boleh lagi. Bila tak? Minggu terakhir kita cerita dengan rumah kita. Bila? Aku ni macam ni. Siapa aku tak boleh nak buang ni? Kita cerita dengan rumah kita. Daripada kita duk gali aib orang lain. Kita gali aib kita. Aku dah banyak tahun ni tak boleh bangun malam ni. Aku tak boleh jadi suami yang baik, pemarah pun aku tak boleh nak buang. Nabi kata, la taghdab. Nabi kata, jangan marah. Aku nak berhenti marah hang pun aku tak boleh lagi. Macam mana aku nak masuk syurga? Sebab Nabi dalam hidup dia tak pernah marah kat bini dia tak pernah marah kat anak dia. Aku berjaya ikut pakaian Nabi, tapi aku tak berjaya ikut akhlak Nabi. Boleh tak hang tolong aku supaya aku jadi suami yang baik? Isteri pun dia bercakap dengan suami dia, bang kata, saya pun bang tak boleh nak jadi isteri yang baik macam mana yang isteri Nabi contohkan kepada kita. Geram kat suami kita basuh pinggan bunyi, pinggan mangkuk bunyi kelengkung, nak marah kat dia tak boleh. Marah kat pinggan. Basuh, pecah si padam muka, nak beli baru tak? Bukan duitku ke dia tak? Boleh tak kita ni, kita duk gali aib kita? Kita duk periksa aib kita daripada kita duk sibuk periksa aib orang lain. Mulai malam ni, tuan-tuan, kita mengaji dah ni. Kita kena janji dengan diri kita, mulai malam ni aku tak mau nak tahu pasal salah orang. Aku kena sibuk perbetulkan salah dalam hidup aku, dalam diri aku. Supaya apa? Supaya kita ni selamat, supaya kita boleh masuk syurga atas apa yang kita buat. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi. Aku membenci akan dosa orang lain. Namun tatkala aku melakukan dosa dan maksiat, aku tidak membenci diriku sendiri. Kita tengok orang buat dosa, kita tak seronok. Saya buat dosa apa, Ustaz? Dia datang. Dan kita tengok orang tak sembahyang. Apa tak sembahyang? Kita tengok orang minum arak. Apa kita nak arak? Tapi kita nak tanya, apa kita buat untuk kita berhentikan perkara-perkara tu? Apa kita buat? Besok kalau Allah tanya kita macam mana? Tuan-tuan, amal makruf nahi munkar ni susah. Ulama kata, kita akan ditanya sekitar 40 buah rumah kita. Macam mana? Macam 40 keliling, 40 rumah. Hang kena tanya besok ke akhirat. Ni amal makruf nahi munkar. Bukan boleh masuk syurga saja-saja tu. Ingat sembahyang puasa boleh masuk syurga terus kan? Tak boleh tak? Jiran kita duk heret kita. Dia pergi mengaji sakan, ya Allah, siang malam pagi petang. Dia tak pernah tanya, tak pernah tunjuk kat aku. Tak pernah ajak aku pun pergi masjid. Tak pernah tanya kat aku, hantar tak sembahyang macam mana? Tak pernah cerita kat aku tentang arak ini dosa dia macam mana? Zina ni dosa dia macam mana? Judi ni dosa dia macam mana? Aku tak tahu pun.
Dia tak pernah beritahu. Dia cuma kata kat orang, kawan tu kaki judi, kaki apa, minum lah apa semua, pakai selok pendek, semayang pun tak. Ahli neraka dia kata. Aku dengar ya Allah. Tapi dia tak pernah tunjuk kat aku macam mana jalan nak keluar dari neraka untuk pergi syurga engkau. Dia biarkan aku ya Allah. Dia kira nak pelepah diri dia ya. Amal ma'ruf nahi mungkar ini wajib tuan-tuan, bukan sunat. Meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar ini satu dosa. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ila al-akhir al-ayah. Kalau kita tak tegur tuan-tuan sampai Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nampak mungkar, cegah dengan tangan, tak mampu. Cegah dengan mulut, tak mampu. Bencilah mati, ya Allah. Macam mana aku nak buat ni, tolonglah bagi aku jalan keluar. Nah, tuan-tuan, ni kalau saya cakap benda ni, nanti orang marah saya. Tapi saya nak tutup lah. Tuan-tuan, lah kalau orang nampak pergi minum kat Starbucks ke apa, orang kata, oh Yahudi, oh Yahudi, oh Yahudi, oh. Tidak tuan-tuan. Dia nampak orang pergi makan kat McDonald, Yahudi, oh Yahudi, oh Yahudi, Zionis, Zionis, Zionis. Tidak. Tuan-tuan, Yahudi ni, dia berjaya didik kita, orang buat maksiat, kita buat tak tahu. Orang Islam tak macam tu. Orang Islam, bila dia nampak kawan dia buat salah, dia buat apa? Dia beritahu. Cara tegur macam mana? Ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Saya nak beritahu tuan-tuan. Saya tegur orang tak semayang 2 tahun tuan-tuan. 2 tahun tu tak semayang ni. Masuk tahun ketiga baru dia semayang. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Saya tak suruh dia semayang. Saya pergi semayang rumah dia. Saya tak suruh dia semayang. Kita komat ke rumah dia. Kita semayang ke rumah dia. Semayang jemaah ke rumah dia. Last sekali tuan-tuan. Satu family semayang. Bila dia tanya, boleh tumpang semayang? Anda semayang lah. Saya tak pernah suruh dia semayang. Tapi Allah tanya, hang buat apa untuk hang bagi tahu yang semayang ni wajib? Saya nak suruh orang jangan pakai seluar pendek, tuan-tuan. Saya tak suruh dia. Saya tak beli dia seluar panjang. Tapi saya duduk dengan dia 5 tahun, tuan-tuan. Akhirnya tahun yang ke-6, dia pakai seluar panjang. Dia tanya kat saya, pasal apa hang tak tegur aku 5 tahun dulu? Aku tegur dah. Hang buat pekak saya. Hang tak dengar. Aku tegur dah. Orang pakai seluar pendek ni masuk neraka. Aku tak perasan. Kata kat aku, dia kata. Dia kata, aku kata kat hang lah sebab pakai seluar pendek tu. Muka aku. Tuan-tuan, nanti Allah tanya. Ketika kawan kita buat maksiat, pada ketika itu kita buat apa? Dia akan tanya. Dia akan heret kita. Kita jangan fikir semayang kita saja. Tuan-tuan, ketika kita tahu di keliling kita ada maksiat, kita buat apa? Ketika sahabat kita di Palestin, kita angkat bendera Palestin. Ketika sahabat kita sedang minum arak, apa yang kita buat? Apa tanda kita? Apa kita buat? Besok dia tanya, kita nak jawab apa? Nak jawab apa ni? Ketika kita tak boleh jawab apa, maka Allah kata, hang masuk neraka sama-sama dengan dia.
Kan hang tak buat apa pun. Tuan-tuan, malam ini saya nasihatkan diri saya, maka bersedihlah jika ada orang yang di sekeliling kita masih lagi tidak boleh keluar daripada lembah kemaksiatan dan kejahatan. Salah satu cara dia, tuan-tuan, agar kita terlepas daripada pendakwaan, saya nak bagi tuan-tuan dan diri saya juga, jangan lepas doa untuk mereka-mereka yang masih lagi berada pada tempat kejahatan dan kemaksiatan. Dan kita doakan agar Allah memberikan hidayah dan taufik pada insan-insan dan sahabat-sahabat serta kawan-kawan kita yang masih lagi tidak boleh keluar daripada lembah kejahatan dan kemaksiatan. Saat itu, ketika kita bangun malam, jangan fikirkan hal kita dulu. Angkat tangan untuk mereka. Ya Allah, ada kawan-kawan aku masih lagi yang tak semayang, yang tak tahu nak pergi masjid. Ya Allah, yang masih lagi buat perkara yang tidak baik, tolong berikan hidayah dan taufik kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, kenapa kita buat macam tu? Kerana Nabi telah tunjukkan kepada kita, ya Allah, pilihlah salah satu antara dua Umar untuk masuk kepada Islam sebagai pembela agama engkau, ya Allah. Allah pilih Sayyidina Umar Ibn Khattab. Boleh, tuan-tuan, malam ni kita sembahyang tahajud, jangan fikir kita nak masuk syurga lu. InsyaAllah ibu-ibu nak fikir kalau anak-anak kita doa untuk mereka. Ya Allah, anak aku macam ni, macam ni, macam ni. Jangan nak fikir benda lain dulu. Jangan nak fikirkan tanah dulu. Jangan nak fikirkan kereta, tabung haji, duit apa semua. Dia tinggal dulu. Ya Allah, anak aku macam ni. Aku tak boleh lagi nak masuk syurga. Ya Allah. Esok kalau anak aku tanya macam mana, ya Rahman Rahim. Nah, bapak-bapak nah. Sama-sama. Saya pun jadi pak dah. Saya dah jadi tok wan dah. Nah, sama-sama kita fikirkan tentang umat yang kita nak tinggalkan. Nah, jadi setakat ni saja temuan saya dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan tengok muka terkejut je macam nak berhenti. Jangan terkejut pula. Jadi saya pula jadi takut pula. Buat terkejut dah. Habis dah. Macam mana terkejut? Kawan nak Lena hari mula-mula. Lena tak berhenti. Habis dah. Sat dah. Memanglah sat. Hang tidur. Hak yang jaga ni rasa lama. Pak mengaji lepas isyak ni tuan-tuan. Yang bukan boleh serius sangat. Lepas isyak tak boleh. Sebab tu saya kuliah lepas isyak ni, saya tak apa nak ni sangat. Sebab orang dah hilang fokus. Jadi, anak pun macam tu juga. Kita cakap dengan dia, kalau dia tak hilang fokus dia tak boleh dah tuan-tuan. Dia tak boleh terima. Sebab dia tak boleh terima. Jadi, dia tak perlu nak banyak. Tetapi mudah-mudahan nak sikit ni boleh buat balik. Mudah-mudahan kita boleh jadi orang baik. Itu ya. Saya nak jadi orang baik ya tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa saya. Satu, doa saya boleh jadi orang baik. Saya tak baik lagi. Nampak macam orang baik. Cara macam orang baik. Tapi tak boleh jadi baik lagi. Kedua, tolong doa anak-anak menantu saya. Mudah-mudahan mereka dapat jadi orang baik. Itu doa mereka. Tiap-tiap kali mereka ni jumpa saya. Ayah, tolong doa abang jadi orang baik. Ayah, tolong doa kakak jadi orang baik. Itu permintaan anak menantu saya bila dia jumpa saya. Tiap kali mereka jumpa, mereka tolong minta kat saya. Ya, doakan saya jadi orang baik. Doakan kakak jadi orang baik. Doakan abang jadi orang baik. Itu permintaan dia kat saya tuan-tuan. Itu saya. Anak saya tak minta apa kat saya pun. Dia minta tolong doakan mereka jadi orang baik. Jadi tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan doakan mereka juga. Mudah-mudahan mereka dapat jadi orang baik. Tiga, tolong doakan apa yang saya buat. Mudah-mudahan diterima sebagai satu amalan yang baik. Antaranya kita sedang buat sekolah. Kita ada sekolah. Ya. Jadi tolong doa. Ya tuan-tuan, tolong doa. Mudah-mudahan apa saya buat ni diterima sebagai satu amalan yang baik. Saya pun pernah cerita dengan tuan-tuan. Saya buat sekolah ni, saya tak minta pun 1 sen daripada mak apa. 1 sen tak minta, 1 yuran tak minta sampailah. Bukan setahun dua tuan-tuan, 10 tahun lah. Sejak saya buat,
Saya tak minta 1 sen dari mak ya. Sebab apa? Sebab saya nak jadikan satu amal baik. Tuan-tuan tolong doa bagi. Tolong doa. Mudah-mudahan apa saya buat ni dapat jadi amal baik saya. Takut apa yang kita buat Allah tak terima. Itu saja yang kita takut. Jadi setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu atas tempat kami, atas bumi Langkawi ini, ya Allah khususnya. Ya Allah, kami mohon kehadrah-Mu. Tolonglah ya Allah akan segala urusan kehidupan kami dan bantulah segala urusan kehidupan kami hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami berusaha untuk jadi hamba-Mu yang baik, tapi kami tidak kuat ya Allah. Tolonglah pimpin hati kami, lidah kami, amal badan kami, agar sentiasa di dalam hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada perkara kemungkaran di sekeliling kami yang kami tidak mampu untuk cegahnya ya Allah, kami mohon bantuan-Mu ya Arhamar Rahimin. Berilah hidayah dan taufik kepada kami dan mereka ya Allah, agar kami dan mereka yang masih di dalam kejahatan dan kemaksiatan dapat bersama-sama kami untuk menjadi hamba yang baik ya Allah, kerana kami juga sedang berusaha untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah berikan bantuan-Mu kepada saudara se-Islam kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, kurniakan kekuatan pada jiwa-jiwa dan roh mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, turunkan bantuan-Mu ke atas saudara se-Islam kami di bumi Palestin ya Arhamar Rahimin, kerana mereka sedang mempertahankan rumah-Mu Masjidil Aqsa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ampun, kami mohon maaf kerana kami tidak dapat menyertai saudara se-Islam kami di bumi Palestin untuk mempertahankan akan Masjidil Aqsa ya Allah. Ampunkan kami dan maafkan kami ya Allah. Ampunkan kami dan maafkan kami ya Allah ke atas ketidakupayanya kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.